Salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Baik, selamat pagi rakyat Perak khususnya dan selamat pagi rakyat Malaysia umumnya. Apa khabar anda di sana? Tak kiralah kecil, besar, tua dan muda, biarpun di mana saja anda berada, di kota maupun di desa. Semoga anda semua sihat sejahtera. Baik, apapun, selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton di Facebook Penerangan Perak Page yang sedang berlangsung bersama kami dalam siaran langsung episod kedua Bicara Merdeka Selebriti. Dan juga suka saya kongsikan, episod istimewa ini dibawakan khas kepada anda oleh Kerajaan Negeri Perak dan dengan kerjasama Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perak. Baik, yang sempena bulan, sambutan bulan kemerdekaan ataupun kebangsaan tahun 2023 bertemakan Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Baiklah, sebelum saya bersama dengan selebriti, hari ini bukan saya seorang. Hari ini saya tak seorang. Hari ini saya ada ditemani orang yang hebat, yang membuatkan saya rasa teruja hari ini, pagi ini, bersama seorang selebriti. Jadi sebelum kita nak berkenalan dengan selebriti, nak bersembang-sembang dengan selebriti, elok jugalah saya perkenalkan diri saya selaku moderator pada program kali ini. Nama saya Muhammad Azhar bin Maisa, pegawai lapangan daripada Pejabat Penerangan Daerah Mualim atau lebih selesa. Nanti kita tak mau beritahu, kita nak biarlah selebriti yang tanya. Okey, baik, itu saja. Jadi kalau nak tahu tetamu kita hari ini adalah memang orang yang sangat hebat, sangat glamour. Dia ada nama glamour, sebab tu hari ini saya pun pakai nama glamour dan kami dua akan pakai nama glamour. Nak tunggu sekejap lagi. Okey, baik. Orang kata nama glamour ni sebenarnya nama manja. Nanti kita tanyakan pada tamu betul ataupun tidak, fakta ataupun auta. Tetapi sebelum itu, kami sediakan sedikit VT untuk tetamu kita. Jom sama-sama kita saksikan. Baik, VT kita dah tengok tadi. Sebelum kita munculkan wajahnya, kita kongsikan sikit butiran selebriti kita pada pagi ini. Anak Jati, kelahiran Ipoh, baru saja memenangi anugerah penyampai radio popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-35. Baru-baru ini, beliau memulakan kerjayanya sebagai anak seni dalam bidang lakonan dan pengacaraan. Selepas berlakon dan mengacara, beliau mencuba nasib sebagai penyampai radio. Kini beliau bertugas di Radio Suria FM. Baik, tanpa membuang masa, saya perkenalkan selebriti kita pada pagi ini. Selamat datang saudara Taizo Alexander. Terima kasih. Alamak, harunya. Aduh. Jadi sekarang ni saya pun nak kena panggil Encik Muhammad Azhar ni sebagai nama glamour lah. Kalau Taizo sendiri pun ada nama glamour. Itu sekarang nama IC. Nama keturunan tu. Okey. Kalau kata glamour yang orang kenal, tak kira di Suria ke ataupun sebelum ni ada lagi, nanti kita sembang dengan dia. Dia akan cerita kita kan sebelum ni kan, dia di mana dia berkecimpung sebelum ni. Taizo ni nama yang cukup sekarang ni popular. Brand. Tambah-tambah pula menang anugerah penyampai radio paling popular. Undi tak? Alamak. Undi boleh kata awak peminat ataupun pendengar. Suria Petang, betul lah. Saya bekerja di Suria FM, di Suria Petang 3 petang hingga 7 malam bersama dengan Kak Rara. Dan tentunya saya sangat berbesar hati, apa-apa pun terima kasih kepada Jabatan Penerangan kerana sudah menjemput saya sebagai seorang anak jati Perak. Saya sangat-sangat orang kata teruja kerana saya dapat pulang ke negeri kelahiran saya. Dan ia sangat membanggakan dan rasanya baru nampak kot kehadiran kewujudan Taizo Alexander tu. Yang mungkin selama ni orang tak tahu pun yang dia dari Perak kan. Betul. Sebab kalau pendengar radio, bila dia dengar radio Suria FM, selalunya sembang petang ke bicara petang? Saya pun tak ingat lah. Gebang petang. Kalau kita ada topik, kita panggil Gebang petang. Tetapi kalau dari segi segmen tu, kita panggil sebagai Suria Petang. Dalam segmen Suria Petang, kalau kita tengok cara Taizo bersembang ataupun bergebang, memang ada logat-logat Peraknya di hujung. Itu yang sebenarnya saya bawakan kerana Kak Rara juga dia bawa logat, tapi dia logat belah Pahang.
Orang Pahang, sebab tu bunyi dia lain sikit. Kalau siapa yang dengarkan Suara Petang, dia akan dengar akan ada beza. Walaupun kadang-kadang orang ingat Kak Rara tu bunyi dia bunyi Perak, tapi tidak, sebenarnya itu bunyi Pahang. Pahang dengan Perak dia ada similarity. Hampir kesamaan. Sebenarnya saya pun dengan Perak ada similarity juga. Ya. Walaupun bunyi saya utara. Tapi utara mungkin belah-belah Taiping pun bunyi macam ni saya juga. belah Taiping bahagian Tapi asal saya asal Kedah. Kedah. Saya memang orang Perak. Jadi patutnya tukar moderator. Taklah kita gurau. Tapi kan dalam Perak ni sebenarnya kan dia ada di kawasan-kawasan yang memang menggunakan lorak utara. Betul. Taiping, Kemunting, bahagian Serai. Tapi kalau Greek lain pula bunyi dia kan? Lain pula. Dia kadang-kadang Kelantan sikit. Sebab tu Perak ni sangat special. Dan orang yang kita bawa pun special. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sangat berbesar hati. Itulah, tak tahu nak kata apa. Jadi soalan dia apa? Soalan ni sebelum kita pergi ke soalan, Taizo tak bertanya kan? Taizo ada nama glamour. Saya Okey, saya tak ada nama glamour ke? Nama glamour Encik Muhammad Azhar adalah tak sesuai lah kalau saya pakai nama Encik Muhammad Azhar dekat Taizo ni. Nampak terlalu formal. Sebab kita kalau boleh pagi ni kita nak masuk tengah hari dah. Kita dah yang santai-santai. Sebab waktu saya tak pandai nak bicara wara, saya tak pandai. Sebab waktu ni lagi pun tengah hari ni orang dah nak cari bantal lah waktu rehat. Jadi saya nak kena panggil Pak Ad. Panggil Pak Ad. Saya akan panggil Pak Ad sebagai nama glamour beliau. Jadi untuk hari ini kita akan membicarakan tentang merdeka. Apapun terima kasih. Saya tak ucap terima kasih lagi kat dia. Terima kasih kerana bersama-sama kami dalam Jabatan Penerangan Negeri Perak untuk episod Bicara Merdeka Selebriti kali ini. Baiklah, sebelum kita pergi soalan, Taizo sebenarnya tak sabar-sabar nak jawab soalan ni. Tapi sebelum pergi ke soalan, kita nak tengok penonton dalam Perak Page ini supaya dapat like dan share. Jangan lupa untuk komen, dan kalau ada soalan-soalan yang nak tanya kepada Taizo, ni saya sebelum saya pergi soalan kan. Saya sangat admire dengan rambut Taizo. Alhamdulillah. Sebab kalau boleh tanam, kita tanam. Kalau kalau boleh. Tapi seboleh-bolehnya elakkanlah daripada tu. Ada satu rahsia. Bukan benda yang sakit tau sebenarnya. Apa dia? Okey tak? Dapat belah rambut macam ni. Okey. Saya sebenarnya saya rambut macam ni saya daripada sekolah lagi. Saya dulu saya sekolah di Ipoh. Saya sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir Putih. Ipoh. Dan bila saya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah di Sekolah Menengah Methodist ACS Ipoh. So daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 saya di sekolah situ. So masa saya sekolah lagi memang saya consider macam berambut panjang jugalah. Walaupun pernah dulu guru disiplin saya pernah potong sekali rambut kan. Lepas tu terus botak. Masa tu zaman flat top. So lepas botak terus buat flat top. Wah, itu zaman saya. Saya juga sebenarnya bila teruja tengok saya Taizo ni, tapi saya tak boleh ikutlah rambut dia kan. Tapi saya berpeluang ikut rambut masa PKP. Untuk bela rambut maksudnya panjang. Masa tu rambut saya lebih kurang lah sampai saya ingat lagi saya punya sayanglah tak boleh kalau di sini tak boleh lah. Tak boleh. Tapi kalau nak kena PKP lagi lah. Dulu sebenarnya untuk makluman Pak, saya juga pernah bekerja di government. Saya bekerja di RTM. Saya kalau mungkin ramai yang tak tahu, saya pernah bekerja di 6 buah stesen radio dan permulaan radio saya bekerja di stesen RTM. Di radio muzik masa tu. Lepas tu tukar nama kepada Muzik FM. Lepas tu saya pergi ke swasta Suara FM. Lepas daripada Suara FM, saya habis kontrak. So, saya masuk ke swasta, Primai FM dan juga UFM masa tu. Lepas tu saya masuk ke Selangor FM. Lepas tu daripada Selangor FM 3 tahun lebih kurang, baru saya masuk ke ke Suara FM kembali. Maknanya saya adalah pernah bergelar pegawai kerajaan. Walaupun sebenarnya kita kontrak. Kita kontrak tak adalah dipanggil sebagai pegawai. Tapi DJ radio di government ni lah. Yalah, kontrak atau dia tetap sebagai pegawai kerajaan. Tapi masa tu rambut panjang lah. Sebab kita mungkin kita bahagian seni kan. Jadi rambut tu bukan satu mandatory untuk tak boleh. Saya tak tahu mungkin bahagian pejabat lain kan. Yalah. Tapi apapun saya dalam penerangan pun saya dah pernah rasa masa zaman PKP tu. Sebab kedai gunting semua tutup. Jadi saya pun tak boleh gunting rambut. Tapi rambut saya panjang lebih kurang macam ni. Tapi ada repair, isteri ada repair lah. Isteri saya dia tukang repair. Dia tukang repair. Dan satu benda kan, masa bila PKP pun dah habis, dah nak kena masuk kerja, nak kena potong rambut kan.
isteri saya sanggup buat video khusus untuk rambut saya kena potong. Maknanya dia suka lelaki yang berambut panjang lah. Dia sangat suka. Dia sekarang ni saya rasa dia pun tengah menonton. Terima kasih. Saya rasa dia tak tengok saya, dia tengok rambut Taizo. Okey, baik kita terus. Jangan lupa pada penonton semua untuk like dan juga share. Komen di bawah kalau anda perlukan nak tanya soalan kepada Taizo. Saya bawakan khas kepada anda Taizo. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Perak. Terima kasih kepada Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perak kerana bawa orang yang cukup hebat yang selalu kalau kita kena panggil selalu lepas ni. InsyaAllah. Orang Perak, takkanlah orang Perak tak boleh nak tolong orang Perak. Ya, betul. Okey. Dengar tu yang Menteri Besar dia tengok ke ni? Menteri Besar tengok lagi baguslah. Yang lepas Menteri Besar tengok. Mungkin kalau ada lepas ni saksi ada PA dia ke. Nanti tolong sampaikan kepada peringkat atasan. Saya sanggup untuk turun ke Perak demi untuk bersama-sama kita meraihkan. Ya, anak jati. Ini baru nama anak jati. Ini baru nama anak jati. Baik, okey. Jangan lupa share, like, komen. Kalau tanya soalan sila tanya dekat bawah. Taizo berbesar hati untuk menjawab soalan anda. Okey, baik. Kalau ada boleh jawab soalan peminat? Boleh. Tak ada masalah. Tak masalah. Kita terus saja ke soalan. Ya, okey. Sebab tadi dah tak sabar sangat nak jawab. Saya tanya terus. Baiklah, Taizo. Selalu kita sering dengar ungkapan merdeka. Okey. Sama ada di paparan ataupun sebutan. Okey. Terutamanya setiap kali bila masuk bulan kebangsaan ataupun bila 31 Ogos. Sebut merdeka kan. Baik. Jadi bagi pandangan Taizo sendirilah. Apa makna merdeka bagi Taizo? Yang saya okey, sebelum dia nak jawab ni sebab saya terbaca satu posting dia baru-baru ini. Dia kata Taizo nak masuk TV, nak main sini kan, dan saya nak jawab berkenaan merdeka, Taizo tidak pernah dijajah. Okey. Jadi mesti semua orang nak tahu. Tidak pernah dijajah. Jadi semua orang nak tahu, silakan. Sebab saya masih lagi single, jadi mungkin orang tahu saya tak pernah dijajah oleh mana-mana. Itu yang paling utama sekali. Tapi yang penting sekali ialah apa-apa pun nak ucapkan terima kasih juga kepada para pejuang kita, orang dulu-dulu yang telah membuatkan kita menjadi sekarang lah. Kalau tak kerana mereka bergelut gadai, sanggup berjuang, sanggup bermatian dan sebagainya, sanggup belajar seni mempertahankan diri semata-mata untuk melihat kita jadi hebat sekarang. Itulah sebenarnya Al-Fatihah untuk mereka yang telah pergi dan juga yang masih ada lagi. Semoga makcik, pakcik, atuk, nenek semua terus sihat, diberikan kesihatan yang baik. Dan kalau pada saya, merdeka pada saya sebab kita ni orang consider generasi baru. Jadi of course kadang-kadang tu ada setengah orang yang tak faham arti merdeka tu apa. Tapi pada saya merdeka ni ada banyak segi lah yang kita boleh. Sebab kalau kita nak berjuang dan sebagainya, kita tak macam dulu nak berjuang. Tetapi pada saya sekarang ni, kalau jiwa kita tu bukan jiwa yang dijajah. Kalau kita bekerja ataupun apa-apa saja dalam kehidupan, kalau kita punya pendirian yang tersendiri, itulah makna merdeka pada kita. Kalau kita, orang kata, kita berjaya untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, itulah merdeka untuk kita. Selagi kita tak menyusahkan orang, itulah kemerdekaan untuk kita. Yang paling utama sekali dalam kehidupan ni, merdeka ni adalah menjadi seorang manusia yang sangat baik, hebat, bukan untuk menindas orang lain, tetapi kita berjaya untuk diri kita dan juga orang keliling kita. Okey. Itu jawapan daripada Taizo. Saya suka satu je. Masuk merdeka bagi Taizo, saya suka satu je. Tidak menyusahkan orang lain, anda merdeka. Sebabnya ramai, walaupun dia kata dia merdeka, tapi dia menyusahkan mak bapak dia. Ataupun dia menyusahkan tempat kerja dia. Kalau tempat kerja dia tidak menjalankan tugas dia tanggungjawab dengan baik, dia mengambil kesempatan atas orang. Adakah itu satu kemerdekaan? Saya sih tidak. Dia tidak. Jadi merdeka ni kita kena banyak cabang yang kita boleh tengok. Bukan sekadar kita kibar bendera ataupun pergi tengok 31 Ogos malam, kita pergi tengok show dan sebagainya. Ataupun mungkin kita konvoi atas jalan raya kan, bunyi horn tepat pukul 12.30 malam. So orang memandang merdeka adalah itu. Tetapi merdeka ni kalau kita tengok dari awal tahun sampai ke hujung tahun, so kita kena menjadi seorang manusia yang sangat baiklah. Itu maksud dia. Menjadi seorang yang sangat baik, tidak menyusahkan orang lain, berjiwa besar. Betul lah? Jiwa kena kental lah. Yalah macam Taizo kalau anda orang yang baik, anda akan berjumpa dengan orang yang salah.
Ya. Saya sangat percaya pasal benda tu. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan kedua. Okey, dah ready untuk soalan Dah kedua. cukup ke jawapan saya tu? Oi, Lengkap saya rasa saya puas hati. Saya rasa tak sempurna. Anda penonton macam mana? Anda puas hati dengan jawapan Taizo? Kalau ada yang tak puas hati, bagi tahu dengan saya. Mungkin nak Sebab komen saya sikit. bercakap atas dasar apa yang saya faham tentang saya sebagai seorang individu. Kalau saya bercakap, mungkin kalau nak bagi tahu saya bercakap tentang sebagai seorang pejuang dan sebagainya, saya tak pandai sebab saya tidak melalui proses itu. Saya hanya melalui proses kehidupan sehari-hari. Okey. Tengok sampai bergerak dah kita punya cadar. Saya suka baca satu pantun. Ya, Saya rasa dia penonton ni mungkin peminat Taizo. Ada soalan? Dia tak ada soalan tapi dia bagi pantun. Okey, saya tolong bacakan pantun ya. Sorong papan ditarik manusia, sukan rakyat menggunakan papan, tema Hari Kebangsaan dan Malaysia, tekad perpaduan penuhi harapan. Ya, betul. Sebab tu kita kata, macam Taizo kata ni, kita ada penuh harapan, kita berharap dan kita menjadi manusia yang baik. Yang macam Taizo kata, itulah merdeka maksudnya. Lebih kurang boleh, no? Lebih kurang. Okay, baik. Memang jadi manusia yang baik lah. Apa saja kan. Dalam kehidupan. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Tak apa, nanti kita akan baca soalan-soalan lain ataupun komen-komen daripada kalau tak cukup lagi jawapan tu, nanti bagi tahu saya. Nanti saya akan ulas apa yang saya faham lah. Kalau masa kita panjang, bolehlah. Satu soalan 1 jam pun saya tak ada masalah sebenarnya. Okey. Baik, okey. Daripada kecil sampailah ke besar. Okey. 31 Ogos memang sinonim lah. Betul. Dengan semua orang lah, rakyat Malaysia ni kan. Dan tak kira lah dia duduk di mana-mana pun, kalau sebut 31 Ogos, dia mesti ada sesuatu dalam diri dia. Dia kenangan indah, pengalaman dan sebagainya. Mungkin pada Taizo sendiri 31 Ogos tu mungkin ada kenangan, ada pengalaman. Secara peribadi saya sebenarnya saya kurang bukan kata kurang ingatan, tapi saya ni mudah lupa. Memori saya tak panjang macam orang lain ada memori kisah-kisah yang dia akan ingat kenangan. Saya kalau peristiwa semalam pun saya akan lupa. Itu saya. Tetapi apa yang saya ingat kalau waktu-waktu Merdeka dulu adalah saya akan menghadap depan TV. Masa tu kita tengok perarakan di Dataran Merdeka. Itu antara momen lah. Dan juga saya pernah belajar di Kolej Premier Yayasan Perak. Dekat Jalan Sultan Azlan Shah, dekat dengan RTM ni, dekat dengan Jawatan Penerangan ni. Saya pernah belajar di situ, ambil diploma dalam bidang sains komputer. Sekarang ni kolej tu pun dah tak ada dah, tak wujud dah pun. Kolej Premier Yayasan Perak. So waktu tu saya ingat kita pernah berkawat untuk pembarisan. So diberikan baju, diberikan kasut dan sebagainya. Itu antara momen lah yang saya pernah lalui. Masa tu berkawat di peringkat negeri ni lah. Peringkat negeri. Kita lalu ikut di stesen kereta api Ya, yang dekat kereta api itulah. Itu antara momen yang saya boleh kenang lah. Sebab saya bukanlah seorang yang saya bukan orang bersukan ataupun bukan suka berkawat dan sebagainya. Even waktu sekolah dulu saya tak masuk kadet polis ke ataupun kadet apa pancaragam ke. Saya lebih masuk macam persatuan-persatuan. Sebab tu dulu saya antara wakil sekolah untuk perbahasan sekolah. Waktu sekolah rendah lagi, sekolah ni saya dah masuk syarahan dan sebagainya. So saya lebih banyak ke arah bidang-bidang itulah. Tapi kalau untuk berkawat atas padang dan sebagainya saya kurang. Tetapi momen yang saya dah lalui adalah bila berkawat tu, itu antara momen lah di Kolej Premier Yayasan Perak. Daripada kita tengok kawat kaki di TV dan sebagainya. Tapi masa itulah kita teringin, bestnya duduk kat KL ni kan boleh tengok. Macam zaman sekarang orang suka tengok apa barisan sekarang ni, orang nak tengok Abang Sado kan. Abang Bomba. Abang Bomba. Tahun ni tak tahu lagi macam mana. Tahun ni tak tahu Abang Bomba pula yang keluar. Saya tak pasti sama ada dia akan di Dataran Merdeka lagi ataupun mungkin dah tukar ke venue lain, Putrajaya. Kali ni Putrajaya. Cuma sambutan Ambang Merdeka tu dibuat masih lagi dibuat di Dataran Merdeka. Cuma untuk perarakan 31 Ogos tu dibuat di Dataran Putrajaya. Tapi itulah antara momen yang saya pergi tahun lepas, sebabnya yang lepas kita PKP kan, of course dah lama kita tak buat parade dan sebagainya. Saya sempat pergi ke Dataran Merdeka masa tu, tahun lepas tak maksud saya. So begitu ramai sekali orang lah. Dan antara benda-benda yang bersesak-sesak macam tu, sebenarnya seronok bersesak ni, tapi bukan untuk jangka masa yang panjang. Untuk sekejap-sekejap boleh lah kan. Kadang lemas juga bila bawa anak dan sebagainya, kena dokong dan sebagainya. Tapi itulah, itu antara momen yang saya rasa best lah untuk waktu selepas kita PKP. Itulah. Okey, itu cerita Taizo lah. Itu antara benda yang tak boleh lupa lah. Antara yang tak,
saya ingat-ingat lupa. Sebenarnya bukan tak boleh lupa, ingat-ingat lupa. Ingat-ingat lupa. Ingat-ingat lupa. Saya pun sama. Sebab ada setengah orang suka hidup dalam kenangan kan. Tetapi saya tidak hidup dalam kenangan. Saya hidup dalam untuk hari ini dan juga masa akan datang. Ya, sebab saya rasa itu lebih baik daripada saya terkenang kisah-kisah sedih. Sebab kebanyakan yang saya kenang banyak yang masa lalu adalah kisah sedih. Jadi saya tidak mahu benda itu berlaku dalam kehidupan saya. Untuk saya merdekakan diri saya daripada saya memikirkan tentang masa lalu saya, masa lampau saya akan lebih melihat apa yang sekarang, saat ini dan juga masa akan datang. Kerana saya percaya apa yang berlaku pada saat ini merupakan akan menjadi sejarah dan juga apa yang akan datang akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kita nak lebih baik pada masa akan datang, saya sangat percaya sekarang kita kena buat baik. Move on lah kata orang. Sebab kalau kita buat jahat sekarang, sejarah akan jadi jahat. Sejarah akan jadi hitam. Begitu juga masa akan datang. Ada pernah satu kata-kata saya ingat lupa. Saya pun macam Taizo juga ingat lupa kan. Apa yang kita jadi hari ini adalah apa yang kita buat pada 10 ke 20 tahun yang lalu. Saya sangat setuju. Saya tak tahu siapa kata tapi hari ini saya katalah. Benda tu je. Okey, baik itu soalan yang kedua, Taizo. Dan kita teruskan pada soalan yang ketiga mungkin. Ya, boleh. Okey. Cepat habis ni, berapa soalan? Ada 5 ada banyak soalan. Itu baru soalan je. Belum lagi selip benda lain. Nak suruh saya berlakon ke menyanyi. Boleh. Kalau kata mau kita orang tak ada masalah. Nak berlakon berdua pun boleh. Okey, tak ada masalah. Baik, sebagai seorang selebriti. Betul. Selepas baru ni menang anugerah kan. Sangat dikenali ramai. Macam saya pun dengar ada orang sebut sebenarnya dia orang sendiri pun tak pernah tengok Taizo. Tak perasan. Kalau sebut Taizo ni tak perasan mana satu Taizo Alexander ni. Tapi bila dengar suara, dengar suara, bila tengok muka, yang ni ke? Saya tak sangka ini ke Taizo. Tak selaras kan? Ya, tak selaras. Tapi tak apa, yang penting dia kata dia nak dengar je sebab radio dengar je, mana ada radio orang tengok kan. Betul. Baik, sebagai seorang selebriti yang terkenal, mempunyai 104,000 follower ataupun pengikut dalam Instagram. Itu pun baru lepas menang. Oh ya. Kena bagi tahu. Okey. Saya tak mau tahu sebelum ni berapa. Yang pasti kita dah tengok ke depan. Macam kata tadi kan, sejarah kita tak mau pandang. Bagus saya buat research lah. Kalau saya jadi punya DJ radio kan, last minute saya buat research tau. Saya ni pemalas juga. Tak apa, jadi kita nak tak merdeka. Itu kurang merdeka lah. Sebab nama selebriti. Selebriti dia mesti dikenali. Selebriti dia mesti menjadi pengikut. Research tentang tetamu yang datang tu sangat penting. Kerana itu menggambarkan juga siapa kita. Ya ke? Okey, baik. Saya sebutkan dekat nak sebut yang lain pula ke? Yang mana? Ada lagi research. Ada lagi. Wah, banyak. 12,000 follower dekat Facebook. Dan 40,000 follower dekat TikTok. TikTok saya tak aktif, tapi lepas ni mungkin saya akan berjoget. Okey. Mana kata bila orang yang mempunyai follower yang ramai, pengikut yang ramai ni, maksudnya anda seorang yang berpengaruh. Setuju saya kata? Ya. Betul kan? Kalau tak pengaruh takkan siapa pun. Saya punya TikTok pun tak ada siapa nak ikut. Okey. Okey, baik. Kiranya cumanya bila Taizo mempunyai pengaruh di media sosial yang saya sebutkan tadi. Jadi pada pandangan Taizo lah, bagaimana media sosial ni boleh menjadi medium yang boleh menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa? Tunjukkan yang indah-indah. Sebab itu yang orang nak tengok. Itu yang orang mahukan. Tapi hakikatnya dalam kehidupan kita, kalau kita terlalu tunjukkan yang indah, kita tak tunjukkan yang realistik, benda tu sebenarnya akan menampakkan kita ni fake. Ya. Terlalu konten. Bila terlalu konten pun bahaya juga. Konten ni ada benda baik, ada benda buruk yang mungkin because saya percaya zaman sekarang ni kan, bila kita terlalu sebagai pempengaruh, kita juga menyumbang kepada penyakit anxiety, depression. Yang kita tanpa kita sedar sebenarnya, bila kita terlalu menunjukkan keindahan kepada masyarakat. So pada saya, lebih realistik tu lebih penting lah, lebih utama. Okey. Bila you, kadang-kadang tak sedar lah, bila you buat, sebagai seorang macam saya lebih suka menonjolkan tapi itulah mungkin saya kurang sikit di media sosial. Sebab tu cerita tentang peribadi saya tidak terlalu menonjolkan. Cerita tentang anak, tentang kehidupan saya, apa yang saya ada, apa yang saya beli, apa yang saya buat, saya kurang. Walaupun hakikatnya zaman sekarang itu yang orang mahu. Tetapi saya cuba menyampaikan sebagai seorang orang kata sebagai pempengaruh, influencer ataupun DJ radio. Saya banyak menggambarkan situasi
tentang kehidupan itu bagaimana bila saya bekerja. Okey. Maksud saya ketika saya di on air Suria Petang, Suria FM, saya banyak menceritakan tentang keadaan kehidupan manusia, membincangkan kalau Gebang Petang tu banyak cerita buruk je tentang kehidupan rumah tangga. Bukan buruk sebenarnya. Pada saya itu adalah benda yang realistik yang sepatutnya orang tahu. Yang kadang-kadang orang fikir kahwin tu sesuatu yang indah, tapi dia tak tahu di sebalik perkahwinan tu akan ada lagi banyak cabaran-cabaran. Ada dalam Sembang Petang tu ada pandangan-pandangan positif yang boleh membina dalam Sembang Petang. Saya tidak memberitahu secara langsung, tetapi secara tidak langsung dengan penceritaan yang orang menceritakan pada kita bila di radio, itu antara benda-benda yang realistik. Kadang-kadang benda ni bukan apa. Benda ni dia yang satu-satunya di pedoman. Ya. Kadang-kadang bila kena kita kata Teladan. Ya betul, teladan. Nak sebut pun susah dah. Yang lupa. Okey, dia jadi teladan. Bila kita dengar tentang sesuatu kisah, betul, dia boleh menjadi satu teladan kita. Betul. Dia jangan buat macam ni. Jangan ikut cara macam ni. Jangan buat macam ni. Baik, okey, kita akan ke soalan-soalan. Sebenarnya ada tau penonton-penonton kita yang di luar sana yang bertanyakan soalan kepada Taizo. Dia tak mau saya jawab, dia nak Taizo. Saya jawab boleh. Boleh, tak ada masalah. Baik, kita ke soalan yang pertama, soalan daripada Suzira. Suzira Zah. Zah tu apa saya pun tak tahu. Tapi tak apalah. Dia mungkin nama glamour dia, Suzira Zah ni. Salam kemerdekaan, apa yang membuatkan Abang Taizo setuju untuk bersama dengan Jabatan Penerangan Perak dalam diskusi hari ini? Saya anak jati Perak. Apa salahnya saya menerangkan ataupun membawa apa yang saya faham tentang merdeka. Sebab saya datang sini pun untuk menceritakan tentang kemerdekaan kan. Tapi saya membawa diri saya sebagai seorang individu yang tak pernah dijajah, yang tak pernah melalui proses zaman sebelum tahun 57. Jadi apa yang saya faham tentang keadaan saya sekarang dalam dunia yang sangat moden, dunia yang penuh dengan cabaran ni, itu yang saya bawakan. Okey, soalan yang kedua. Tapi saya kena tanya dululah. Saya kena tanya kepada Taizo ni. Dia tanya, Pak Ad, di akhir rancangan minta Taizo tarik satu lagu Jamal Abdillah. Rambut dah macam Jamal Abdillah. Jamal Abdillah pun orang Perak kan? Saya pun tak tahu. Jangan salahkan saya. Saya tak risau pasal dia. Okey. Mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin kalau bukan dia daripada Perak. Apa salahnya? Kadang-kadang kita menjadi seorang penyampai radio ataupun menjadi seorang pengacara. Kita sebenarnya tak perlu tunjuk pandai sangat. Kadang-kadang ada orang yang memberitahu info pada kita. Salah tu Taizo. Dia ni sekian. Sebenarnya benda-benda itu sangat penting. Jadi saya bertahun-tahun saya jadi penyampai radio. Kita tak lari pada kesilapan. Betul. Tetapi janganlah sampai orang menuding jari pada kita, tak cerdik lah, tak bijak lah sebagainya. Tidak. Sebab tak semua kita tahu. Contoh lagu lah. Kadang-kadang ada orang kata, DJ tak tahu lagu ni. Masalahnya saya tak pasang pun lagu tu. Masalahnya kalau contoh dalam satu album penuh, 10 album. Adakah kita mainkan 10 album lagu tu? Tak kan? Kita hanya akan mainkan lagu yang popular. Yang popular saja, yang boleh sing along. Lagu tu kita main, tak semestinya kita. Jadi jangan fikir bahawa jadi penyampai radio, jadi pengacara, kita tahu semua perkara. So anda sebagai penonton, anda juga berpeluang untuk memberikan komen dan juga memberitahu. Kalau kita tak tahu jawab dia tu dari mana, bagi tahulah. Dia Perak. Tapi saya pasti sebab dia orang Malaysia. Kita pun orang Malaysia. Ya, betul. Kalau kita bukan daripada Perak, saudara mara kita pasti daripada Perak. Betul. Dan saya rasa zaman ni pun saudara mara kan? ada. Mesti ada kena-mengena. Baliklah tanya dia. Okey, baik. Kita teruskan. Ada satu lagi soalan. Banyak pula soalan hari ni ya. Baik, Taizo punya pasal. Okey. Apa pada pandangan Taizo tentang budaya pemasangan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan di kediaman pada ketika ini? Alhamdulillah bagus sebab kita menggambarkan bahawa setiap isu rumah tu sangat orang kata bersatu padu, sangat meraihkan Hari Kemerdekaan sebab nasib baik kita kalau dulu zaman-zaman dulu tak ada bulan kemerdekaan. Kita hanya menyambut 31 Ogos saja. Tetapi sekarang ni kita bermula pada 16 September. 15 Ogos. Berarti kita bermula daripada Julai. Julai dah bulan mula. kebangsaan dia bermula pada Julai. 16 bulan. Bukan 16 Ogos itu mula Tak, kita dia bermula lagi pada awal. Lagi awal. Sekarang kita nak bila kempen ni, kita nak bagi orang kenal. Yang saya tahu dulu sebulan kemerdekaan betul. hanya sebulan.
Daripada 16 Ogos ke 15 Ogos pun mula sampailah bulan September. Oh, tapi sekarang kita lagi awal lagi. Extend lagi. Wow. Okey, sebab maknanya banyak benda yang saya tak tahu. Okey, tak jangan apa. kata DJ tak cerdik, tetapi DJ pun kena juga dapat info macam ni lah. Kita sembang-sembang macam ni, lah, kita dapat info. Macam ni kita dapat info. Baik, untuk makluman semua, sebenarnya bulan kebangsaan ni dia bermula daripada 16, kalau yang lepas baru ni adalah 16 Julai kan, sehinggalah pada 16 September. Wow. Sebab apa kita Sampai nak 2 bulan 2 bulan. Okay. Sebab apa kita ada sebenarnya ada dua hari yang besar, iaitu 31 Ogos dan hari kemerdekaan kan. Okey, dan juga 16 September hari Malaysia. Jadi kita extendkan sepanjang 2 bulan untuk kita sama-sama merayakan. Sebenarnya saya lebih suka kita merayakan semangat patriotisme yang ada dalam diri kita. Masa inilah kita nak tunjuk semangat kita cintakan negara kita. Masa inilah kita tunjuk jati diri dan sebagainya. Betul tak? Siapa tak sayang negara sendiri? Betul tak? Betul. Kita rasa sekarang mungkin tak rasa, tapi bila sekali kita tengok macam mana negara luar, kena tembak, kena perang dan sebagainya, bencana baru kita rasa masa tu. Betul. Okey, penting dia bukan sekadar di bangunan, tetapi ramai juga yang letak pada kereta. Saya dulu, kawan-kawan saya dulu kan, masa kita zaman-zaman rempit dulu. Saya pun pernah merempit juga, tapi ada kereta yang dia pasang bendera pada pada bahagian bonet bahagian kereta depan tu, kereta bonet, tu, bumbu. Tapi pastikan satu je, Taizo. Saya pastikan satu je. Anda boleh pasang di mana saja, tapi ikutlah dia punya susun atur yang digariskan oleh kerajaan. Mana jangan terbalik lah. Kalau nak tahu susun atur dia punya garis panduan. Nak tahu di mana? Kenapa muka Taizo, muka saya tak ada? Okey, tak ada, lawak je. Okey. Kalau nak tahu tentang tips susun atur bendera ni, anda boleh dapatkan di Jabatan Penerangan Malaysia. Kita keluarkan Taizo. Hari ni kita tak bawa seluruh. Sebenarnya benda-benda tu penting tau. Sebabnya sebagai rakyat Malaysia, saya sendiri pun mungkin saya tak alert tentang benda tu. Dan saya percaya bukan saya seorang saja, ramai juga yang tak alert. Sebab tu hari ni, sebab tu hari ni bukan takat kita bawa benda tu, kita bawa Taizo sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab bila kita bawa anak jati Taizo, Perak anak jati Perak yang sangat sayangkan negeri dia dan sangat sayangkan negara dia, dan kita minta lepas ni balik mungkin melalui sosmed Taizo sendiri boleh tolong berkempen untuk kita kan, dia susun atur bendera dan sebagainya. Kita memang ada susun atur bendera tu, boleh dapatkan di Jabatan Penerangan, ataupun anda boleh type www.penerangan.gov.my. Dalam tu ada penerbitan dari risalah berkenaan dengan tu. Sebab ramai sangat yang gantung bendera tak betul. Contoh paling senang. Betul. Saya contoh nak gambarkan. Kadang terbalik kan. Merah sama ada merah ataupun putih. Benda yang panjang macam tu, okey. Tangan saya tak boleh kepok pula. Dia macam tu. Okey. Jadi dia susun ke bawah dia. Bulan dan bintang ke bawah, itu bukan yang sebenarnya. Kadang ada ramai yang tak tahu kan sebenarnya. Okey, kita ikut cerita tentang kempen. Kita masuk bab kempen dah ni. Okey. Berkenaan dengan kempen Kibar Jalan Gemilang, Taizo pun sedia maklum sebagai seorang penyampai radio yang sentiasa mengwawarkan. Kadang-kadang minta penerbit, minta ke apa, kita wawarkan sepanjang ni kan. Tolong cerita sikit tentang bulan kemerdekaan dan sebagainya, bulan kebangsaan ni. Sama juga selain pada swasta, kerajaan pun juga ada kempen-kempen melalui pelbagai medium. Contohnya program dan sebagainya, dan pelbagai peringkat. Jadi apa pandangan Taizo tentang kempen yang kerajaan sedang laksanakan? Kempen itu sangat bagus. Cuma mungkin ada setengah orang dia kempen tu hanya ada golongan tertentu saja yang join. Tapi ada golongan yang saya rasa lebih ramai yang tak join berbanding yang join. Jadi kempen tu kena sampai ke otak orang. Itu yang paling utama pada saya. Sampai ke otak, sampai ke jiwa. Jadi yang sekarang yang sebabnya kena buat lebih banyak kempen-kempen tu. Kalau kempen-kempen tu bukan sekadar pada jiwa. Banyak orang kempen, contoh orang berbasikal. So hanya orang yang minat basikal saja akan berkempen untuk benda tu. Orang suka bermotor, yang naik motor je akan berkempen ke arah benda tu. So ada mungkin budak-budak yang minat pada e-sport. Kita tak fokus pada orang, pada golongan-golongan begini. Begitu juga dengan pelajar-pelajar sekolah dan sebagainya. Saya rasa kempen tu kena diperbesarkan, diperluaskan lagi supaya ia sampai ke otak dan juga ke jiwa. Dan salah satu kempen yang kita buat, Taizo lah. Oh ya. Sebab tu kita bawa Taizo main sini. Macam kempen selebriti macam ni. Kempen dia. InsyaAllah harap-harap ini juga dapat membantu untuk mewawarkan kepada masyarakat bahawa inilah merdeka. Okey, untuk makluman Taizo, sebenarnya dalam banyak-banyak kempen kita memang ada kempen di media sosial. Kalau kita ada kempen gambar merdeka di IG kan, di TikTok, video TikTok kan, buat video merdeka TikTok. Kita ada macam-macam lagi lah kan. Saya pun ingat lupa macam Taizo juga.
Dan yang Ada terbaru, kempen lain yang terbaru? yang terbaru, Aha. yang sedang berlangsung pada ketika ini, Okey, adalah KMJG. Dia punya nama, dia pun ada nama glamour dia juga. Nama glamour dia KMJG. Okey. Nama penuh dia adalah Kembara Merdeka Jalur Gemilang, Wow, okey. Negeri Perak Darul Rizwan, dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perak dan juga Jabatan Perangan Malaysia bersama-sama dengan agensi lain. Kita ada JPJ, kita ada polis, Okey. kita ada daripada SKMM, MCMC, Okey. kita ada MCMC, kita ada FINAS, kita ada RTM sendiri pun join. Oh, banyak. Oh, banyak, best Taizo. Okey, jadi kenapa saya ada di sini? Kenapa saya tidak di situ? Mungkin kemudian episod yang seterusnya Taizo berada di sana, kita pun tak Okey, tahu. ya. Saya mengharapkan mungkin lepas ni saya akan bersama dengan konvoi tu kan. Oh, Siapa tahu. tapi okey. Nak tahu Okey. mungkin akan datang, tapi Ya, yang pastinya hari ni Okey. untuk makluman, pada hari ni konvoi Kembara Merdeka tu yang bermula sejak 21 hari bulan Okey. baru ni dilancarkan di bangunan Kerajaan Negeri Perak. Okey. Bangunan Perak Rizwan kot. Okey. Dan menjelajah sehinggalah sampai ke yang pada ketika ini berada di Selama Perak. Oh, dan sekarang ni berada di Selama Perak. Dia Berapa tu- pit stop yang ada? Kita Kalau ada kita 33 pit stop, 15 event, tak silap saya. okey. Jadi banyak Semua daerah terlibat lah. kebanyakan daerah terlibat. Okey. Kita Kita ada 13 daerah kita ada 13 Sebab daerah. kalau dulu rasa ada 10. Ya Taizo anak Jati Perak kan. Saya nak Jati Perak tapi saya tak tahu sekarang ni rupanya dah banyak daerah-daerah. Ya, kita ada- Mualim pun antara daerah baru. Betul. Daerah sekarang ni daerah baru yang dibuka, 3 daerah, Mualim, Bagan Datuk dan juga Kampar. Baik. Kita tak mau cerita Betul tentang lah, Bagan daerah Datuk tu. saya dah pergi ke jabatan dia. Baguslah jabatan dia. Okey. Dekat nak pergi Bagan Datuk. Kita sebenarnya tak mau cerita pasal daerah tu sebenarnya. Okey, Tapi kita cerita pasal KMJG Okey, tu. alright, okey. Okey. Dan pada ketika ini kita apa dia panggil? Saya pun istilah- Berlintas langsung. Ya, saya bukan orang radio, saya Crossover. DJ. Berlintas langsung lah. Kita akan berlintas langsung bersama dengan pengarah penerangan negeri Perak Wow, yang okey. sedang pada ketika ini bersama-sama dengan kru konvoi di lokasi. Kita tanya lokasi dia. Okey. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar di sana? Khabar baik. Ah. Alhamdulillah. Baik, pada ketika ini saya bersama dengan Taizo, selebriti bicara merdeka kita pada hari ini untuk episod yang kedua yang dia nak tahu dengan lebih lanjut, okey, tentang program kerajaan, salah satunya KMJG ni bersama Tuan Pengarah Penerangan. Jadi saya teruskan. Wan Rizal. Ya, Tuan Rizal. Kita teruskan Taizo, silakan Taizo. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Sebelum ni saya nampak Tuan handsome sangat dalam TV masa tu dekat Greek. Wow. Baik. Kali ni saya dapat bercakap dengan Tuan tapi tak nampak muka lah. Dengan suara saja. Terima kasih Tuan. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk selebriti Bicara Merdeka. Bicara Merdeka hari ni. Terima kasih Tuan kerana hadir. Sama-sama itulah. Ni nak ucap tahniah boleh tak? Sempat lagi lah nak ucap tahniah aku dan Tuan ni. Sebab. Tahniah apa tu? Maklumlah orang popular kan. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih banyak. Yang paling utama sekali ialah nanti jangan lupa mengajak saya pula, mana tahu akan datang. Itu nombor satu tu nak bagi tahu tu. Saya orang Perak. Okey. Jadi mungkin nak bawakan apakah sebenarnya ada di Selama sekarang ni. Tuan Rizal. Okey. Untuk pendengar-pendengar juga, kami sebenarnya pada hari ini dia orang kata apa, ada sedikit challenge lah. Challenge yang pertama, dia bukan challenge saja, dia rahmat juga. Sebab hari ni sepanjang hari kita hujan. Jadi Okey. daripada pukul 9 pagi tadi kita bertolak, tim kami bertolak daripada Chalet Latif dekat di Air Hitam. Kita bergerak ke Sekolah Kebangsaan Sungai Ara dekat Batu Kurau. So semuanya berjalan lancar, sambutan yang sangat baik di sana. Banyak budak-budak sekolah yang tunggu kami dengan mengibarkan jalur gemilang. Semangat-semangat walaupun masa tu hujan-hujan rintis, saya pun risau juga dengan hujan-hujan budak-budak ni macam mana kan. Betul. Tapi alhamdulillah kita tengok semua sambutan sangat baik, termasuklah cikgu-cikgu, guru-guru di sana yang memberi kerjasama dengan baiklah. Selepas habis di sana kita terus bergerak ke Arena Square dekat kampung Masjid Batu Kurau. Kat sana kita hanya buat checkpoint saja, kita berhenti dan kita mengedarkan jalur gemilang di kawasan-kawasan di premis-premis yang berhampiran di sana, termasuklah premis-premis kerajaan, kedai-kedai makan dan sebagainya. Dan pada waktu itu juga cuaca gerimis juga sikit-sikit, tetapi alhamdulillah sambutannya sangat baik daripada penduduk tempatan di kawasan berkenaan.
kami dapatlah meluangkan masa lebih kurang hampir 20 minit di sana. Dan seterusnya kami bergerak daripada daripada Arena Square ke Petronas lama dan kita buat sedikit pengagihan bendera di sana. Dan kita terus ke di Pejabat Daerah Tanah Selama. Sekarang ni kita berada di sini, ada program makan tengah hari dan juga pit stop ataupun checkpoint di sinilah. Dan hari ini saja untuk pengetahuan Taizo, kita melibatkan hari ini adalah pit stop yang ke-34 lah di Pejabat Tanah dan Daerah Selama ni. Sepanjang kami bermula daripada Pejabat SUK pada 21 hari bulan yang lalu pada hari Isnin, dan perjalanan setakat ini untuk hari ini saja lebih kurang 62 km daripada jumlah keseluruhan perjalanan kami lebih kurang 670 km. Wow. Menjelajahi Besar Perak ni rupanya Perak ni besar Encik Taizo. Dia kalau saya pun tak pernah lalu kawasan-kawasan ni, that's why saya pun nak menyertai dalam konvoi ni sebab jarang lalu kat Perak ni. Yalah, betul. Nampak. Selalu pergi chalet je. Tapi chalet tu cantik. Banyak tempat-tempat yang menarik sebenarnya di Perak ni sebenarnya. Ya, betul. So bertepatan dengan jugalah kita punya visit Perak di kerajaan negeri. Visit Perak next year. Jadi banyak sebenarnya. Datanglah kat Perak ni, cantik. Bukan saja orangnya cantik, tempat pun cantik. Ya, betul. Kalau seorang Taizo lah cantik. Wakil. Okey, Taizo mungkin ada kata semangat untuk geng-geng tim konvoi KMJG ni. Bersama dengan kami dalam program Bicara Selebriti. Semoga Cik Taizo pun juga menjadi duta kita dalam InsyaAllah. Mana tahu tahun depan kita boleh berbincang untuk visit Perak bersama dengan Jabatan Penerangan kan. Baik. Anyway, terima kasih pada Tuan Rizal kerana sudi bersama-sama menjemput saya dan juga beri peluang kepada saya, dan juga semoga konvoi KMJG terus berjaya mencapai sasaran dan akan berakhir pada bila? InsyaAllah esok. Oh, dah tak lama dah. Okeylah. Mungkin dah rindu anak bini tu. Okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia lintas langsung kita bercakap dengan Tuan Penerangan, Tuan Pengarah pun cara dia cakap sangat lancar. Itulah ciri-ciri seorang penyampai. Kalau anak buah cakap lancar, buah lagi hebat lancarnya. Saya sebenarnya kali pertama saya tengok Tuan Rizal ni masa saya tengok TV. Saya tengok dia dekat keluar dekat masa tu di Greek tak usah saya. So ada interview, saya cakap wow bagus ni. Masa tu ada program apa masa tu? Saya tak ingat program apa, tapi ada satu DJ dari RTM Perak yang interview beliau. Bila tu? Tahun ni tahun lepas? Baru lagi. Saya dalam 3-4 bulan lepas kot. So dari situ saya tengok wow hebatnya ketua pengarah penerangan ni bercakap dia lancar. Sebab kadang-kadang saya pun gagap juga kan. Yelah. Alright. Baik. Terima kasih Taizo. Itu dah lintas langsung, jadi dapatlah gambaran sebuah sikit macam mana kita buat program di peringkat bawahan ni lah, kerajaan punya program. Baik, sebelum kita ke sesi berikutnya, ini adalah soalan yang terakhir. Okey. Dah sebenarnya dah lebih masa. Sangat sembang dengan. Itulah alhamdulillah. Orang nombor satu, orang kata orang nombor satu. Banyak sebut kat sini nombor satu. Cuba sebut sekali. Kalau jadi nombor 86 orang pun rasanya Jabatan Penerangan pun tak panggil. Kalau 86. Iyalah. Nombor 1 je panggil. Sekali lagi. Kalau nombor 1 je panggil. Nombor 1 je. Saya boleh sebut nombor 1 je. Okey, baik. Ramai ada yang minta suruh main Kuala lah, ada boleh. yang macam-macam. Kita boleh bincang dengan Jabatan Penerangan kan. Ada wayang pacak lagi. Wayang pacak ada? Ada lagi. Wayang pacak. Cumanya saya kecil-kecil dulu, saya ingat lagi. Saya masa tu mak ayah saya guru. Okey. Pencin. Dan masa tu saya tinggal di kuarter sekolah kebangsaan Botol Kanan. Botol Kanan. So saya ingat lagi lah. Orang Botek. Saya di situlah dia letakkan wayang pacak dengan band warna hijau. Ya, betul. Tulis penerangan tu sebagainya. Allahu Akbar. Saya sangat terharu lah. Itu antara momen yang saya masih ingat lagi lah. Sebab apa tahu? Sebab apa? Sebab van itu adalah van tahun. Saya ingat tahun sebelum saya masuk kerja lagi. Volkswagen ke van apa saya tak tahu. Ya, Volkswagen. Masih ada lagi ke? Tak pakai dah. Color tu dah tak ada dah. Color tu dah. Color tu sekarang dah tukar van pun dah tak nak ada dah. Sekarang yang terbaru kita adalah kenderaan Navara.
Warna tema adalah warna kita pakai bukan warna hijau, dia hijau tentera sikit kan. Ada hijau tentera di bawah. Di atas tu dia macam Macam nak krim-krim kan? Ya betul. Ya Allah ya Tuhan, terharunya saya bila Taizo kata sebab macam itu tu. zaman saya. Ha. Sebab itu zaman saya. Mungkin anda, mungkin yang sekarang sedang menyaksikan mungkin tak pernah lalui pun zaman tu. Betul. Saya dah lalui. Saya rasa yang ni lah saya ingat Ya, Taizo ya. boleh simpan kenangan Betul, sampai betul. mati. Saya dah ingat. 57. Apa nak lagi? Okey, baik. Okey, baik. Yang terakhir, apa harapan Taizo? Harapan kepada saya perbangsaan ni? Kehidupan kita akan menjadi lebih baik, negara kita akan lebih maju, politik stabil, ekonomi lebih meningkat walaupun ramai yang memperkatakan tentang ekonomi kita. Tetapi kita mengharapkan ada sesuatu yang lebih indah akan berlaku. Segala yang baiklah. Biarlah kita merdeka dengan acuan kita sendiri. Ya, betul. Negara kita. Yang penting tidak menyusahkan orang. Tidak mengharapkan kepada subsidi. Ya. Yalah, mengharap semata-mata bantuan juga, Ya, belajar ya. berdikari dan sebagainya Betul, lah. cuba buat Bantuan yang tu perlu terbaik. bagi Bantuan pada tu yang betul-betul perlu memerlukan. pada orang yang sangat memerlukan. Sebab tu apa Memerlukan. yang Perdana Menteri kita buat sekarang adalah mengurangkan jurang. Ya, baik, betul. Baik, kita pun dah sampai ke akhir siaran. Sebelum kita berakhir kita punya sesi bicara merdeka bersama selebriti bersama Taizo, saya baru ni mungkin penonton-penonton di luar sana nak tahu serba sikit tentang fakta Taizo. Okey. Boleh ceritakan sikit Apa yang tentang ada? Taizo? Saya tak ada apa Mungkin yang menarik. mungkin fakta tu kita berdua mungkin hampir-hampir nak Apa yang sama. sama? Ya. saya tak ada fakta yang menarik dalam kehidupan Okey, saya. Hanya orang yang melihat ataupun yang dekat dengan saya yang mungkin lebih. Saya baru-baru ni saya dengar Kak Rara suka bercerita tentang Taizo. Siapa yang suka ikut Suria FM ni dia tahu. Kak Rara sikit-sikit cerita pasal Taizo. Dia cakap Taizo sebenarnya ni. saya tak sangka Kak Rara adalah seorang pasangan saya, partner saya yang sangat observe. Saya pun tak tahu apa yang dia faham tentang saya. Yang penting sekali, bila saya bekerja, saya sangat strict. Saya sangat fokus dengan kerja saya. Kalau saya bekerja, saya tengah editing dan sebagainya. Sebab kita kan ada editing dan sebagainya. Okey. Saya, kalau dia cakap dengan saya pun kadang saya tak boleh fokus. Saya tak boleh buat, saya bukan multitasking. Saya hanya boleh buat satu kerja dalam satu masa saja. Itu antara kekurangan saya lah. Okey. Antara fakta-fakta yang disebut, ini saya cuma Cuma mendapat kepastian. Kepastian. Okey, apa dia? Bukan, okey. Taizo tak suka, bukan. Suka manis. Betul. Saya suka manis. Saya suka aiskrim. Itu antara makanan kegemaran saya lah. Minum Walaupun dah 57 tapi Minum air masak? Air mineral? kurang minum. Baguslah. Saya tak minum langsung. Sebenarnya tak bagus untuk kesihatan. Okey. Kita kena Tapi tak banyakkan bagus untuk minum. kesihatan. Untuk orang lain, untuk saya tak apa. Contohnya Untuk orang lain tak 8 boleh. gelas satu hari lah. Okey. Okey. Lagi dan satu lagi saya suka bila Kak Rara sebut Taizo ni orang yang sangat caring. Dia kata kadang orang lain dia ceritalah, saya tolong sampaikan saja untuk selingan sedikit. Dia kata kalau Taizo ni kalau kata contohlah bila nak balik rumah, kalau orang lain okey hai bye assalamualaikum, dia balik je, aku pergi je balik seorang-seorang. Tapi Taizo ni kadang-kadang macam balik tolong teman sampai ke depan rumah, tolong pastikan dia selamat, tolong dan sebagainya. Wah, itu satu benda yang saya kata satu sifat yang sangat baik. Sebab tu mudah jatuh cinta. Oh ya ke Taizo? Okey. Taklah sebenarnya saya menghargai tetamu, saya menghargai orang yang hadir, datang. So itu antara benda-benda yang saya boleh buat lah. Sebab saya tak tahu apa cara, sebab itu memang azali saya begitu. Bukan saya buat-buat, tunjuk-tunjuk, tak. Itu memang saya. Kata-kata terakhir Taizo kepada semua peminat dan juga penonton yang sedang mengikuti dan juga bakal mengikuti. Dia sebenarnya benda ni boleh ikuti balik kan. Nanti you buka je lah, dengarlah balik kan. Mungkin apa kata-kata Taizo yang terakhir? Okey, untuk Jabatan Penerangan, follow, like, share, komen dan sebagainya, dan juga follow page. Ada penerangan page kan. Juga itulah. Ikuti apa saja yang dilakukan ataupun dibuat kempen-kempen oleh Jabatan Penerangan. Itu paling utama sekali. Dan untuk saya sendiri, secara peribadi, saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Penerangan kerana sudi menjemput saya sebagai tetamu pada hari ini. Saya sangat-sangat berbesar hati walaupun saya di Kuala Lumpur. Datang pagi ini semata-mata untuk bersama-sama dengan Pak Ad. Ya. Terima kasih banyak dan Terima juga kasih, semua Taizo. kru, pengarah, semua kaki tangan di jabatan ini. Terima kasih banyak. Dan juga boleh follow saya di TikTok, IG, Facebook, Taizo Alexander. Dan juga dengarkan saya Suria Petang, Suria FM bersama dengan Kak Rara. Pukul 3 petang hingga 7 malam, Isnin ke Jumaat. Okey. Dan sebenarnya ada satu lagi. Saya baru terbaca komen ni. Komen ni yang menarik perhatian saya lah. Okey, tapi di luar sikit. Luar topik. Okey, boleh, tak ada masalah. Saya okey. Okey. Tak marah. Baik. Daripada Kalai Vani. Kalai Vani, okey. Hai Hai, Kalai. Hai Kalai. Okey.
dia gelak lain macam sikit. Okey, baik. Dia kata boleh tak share rahsia Taizo masih nampak muda. Walaupun umur tak macam muda, dia kata. Ya, saya dah 57. Saya tak ada simpan rahsia apa-apa. Yang penting sekali kesihatan kena jaga, buat yang terbaik dalam kehidupan dari segi pemakanan, dan tak pernah orang bertanya pun saya berapa saya berhabis untuk pemakanan kesihatan saya. Ya, saya sangat berhabis banyak Ada untuk orang minta pemakanan kesihatan. Saya bukan daripada sekarang saya buat. Saya daripada sekolah lagi saya dah start. maksudnya makan suplemen Daripada vitamin dan sebagainya. Saya bermula daripada sekolah. Bukan saya bermula. Tapi orang tak tahu berapa banyak saya dah berhabis. Satu yang saya nak kata, banyak makan vitamin tak apa, jangan banyak makan ubat. Vitamin untuk Dan mencegah, saya pula ubat jenis untuk orang yang tak pernah kedekut untuk diri saya sendiri. Invest untuk diri sendiri. Betul. Untuk perubatan, bukan perubatan lah, untuk suplemen saya. Ya. Walau kadang-kadang beratus, saya sanggup membayar. Kita adalah aset. Ya, Betul? Setuju tak? Aset kan kita ni kan? Betul. Sebab kesihatan yang baik. Kalau datangkan kelepek dan pekerja macam mana kan? Betul. Sebab saya pun baru, itu pun sebab kesilapan saya. Kadang-kadang kita kena tahu apa yang kita makan yang akan membuatkan kita jadi sakit. Okey, baik, terima kasih. Yang lain-lain minta maaf kalau saya tak sempat untuk baca, untuk Taizo jawab. Minta maaf sebab masa kita singkat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Taizo X Zender atas kesediaan bersama-sama dengan kami berkongsi pandangan dan juga harapan, dan seluruh warga Jabatan Penerangan Malaysia, khususnya Jabatan Penerangan Negeri Perak, sentiasa mendoakan kejayaan Taizo dalam bidang hiburan demi membawa nama Perak ke mercu kejayaan. Yang pilih sekali kena jemput selalu InsyaAllah lepas ni. Ada program-program Perak, jangan lupa. Dia suka. Ya, dia suka bos, dia suka bos. Saya kalau boleh saya nak berbakti kepada negeri kelahiran saya. Saya bersekolah di sini. Ya, betul. Yang Amat Berhormat Menteri Besar, ini adalah satu permintaan khusus daripada Taizo. Harap prihatin dengan apa yang saya katakan. Okey, baik. Okey, yang terakhir saya ada special request. Taizo. Selain daripada penyampai radio, pengacara, pelakon, dan juga saya tahu pernah berlakon. Yalah, pernah berlakon. Berlakon juga kan? Okey. Dan juga yang satu lagi pernah menyanyi. Ya, saya dulu sebelum saya masuk bidang seni, saya bermula dengan nyanyian. Saya ada grup saya ada grup saya sendiri masa tu. Ya ke? Saya dengan Datuk Boy Iman. Kalau masih ingat lagi Datuk Boy Iman. Of course ingat. Siapa ingat? Itu antara grup saya lah. Dia antara orang yang mengajak saya untuk berada dalam bidang seni. So dia bawa saya menyanyi, berlakon sama-sama, kita jadi extra dan sebagainya. Tak nak bagi tapi zaman tu penyanyi dia bersandarkan rupa. Tak apa, ini rupa pun dah elok sangat ni. Sampai orang tanya rahsia pula. Kalau nak compare dengan saya jauh beza, saya ke bawah. Tak ada masalah kan. Lawak kan petang-petang. Ini waktu tengah hari, waktu orang tidur kan. Okey, baik. Tak nak ke bagi hadiah kepada penonton-penonton peminat. Daripada tadi dia orang tonton ni. Bukanlah nyanyi satu lagu. Apa, lagu negaraku ke apa? Janganlah lagu negaraku, saya semua orang kena berdiri termasuk saya. Okay. So kita kena nyanyi apa? Sebab saya taklah pandai. Sebab saya tak hafal lirik sebenarnya. Kalau ada lirik mungkin, kalau saya tahu melodi mungkin lebih mudah lah. Apa kata kita part bersama-sama? Oh, boleh. Untuk kita memeriahkan lagu patriotik. Boleh, tak ada boleh masalah. Boleh ya. Tapi kalau orang kata nyanyi lagu patriotik, Merah, Biru dan Kuning, lagu tu lagu lama saya. Bukan? Ke lagu Bahtera Merdeka bukan? Bukan lagi Aisyah Marah pula. Okey. Tapi orang kata kalau nyanyi lagu patriotik ni dia kena ada satu benda. Apa dia? Bendera. Yeah. So kita ada bendera. So kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang. Sama-sama itu nyanyi lagu jalur gemilang. Ya, sebab lagu ni sentiasa berkumandang di mana-mana tempat sepanjang konvoi kembaran. Ini kali pertama tahu saya nyanyi depan halayak ramai. Saya nyanyi di rumah. Ini pun saya kali pertama nyanyi depan. Selalu tengok TV kan nyanyi kan. Tama-tama depan bos ni kali pertama ni. Bos tak ada dengar ni. Okey, baik. Okey. 1, 2, 3. Merah membara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara, biru perpaduan kami semua. Okey, baik, itu saja. Baik, terima kasih semua. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey.
Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini, 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my.